tahun 2002. 17 hari bulan April tu hari Rabu. Bila pukul 12 malam, sekumpulan 20 orang lah datang. Ada yang baju uniform, ada yang tak. Datang goyang pagar. Suami saya masa tu keluar buka pagar. Bila buka je pagar, terus lari. Saya pernah dengar cerita dari Aliza Jaafar, isteri Sa'ari Sumi. Masa suami dia kena tahan, dia tanya ada tak warrant. Aku tanya polis, ada warrant tak? Puan, kami tak perlu bawa warrant sebab saya ni pegawai grade A. Manalah kita tahu di grade A ke B ke C kan? Macam telur pula ada grade-grade kan? Dalam rumah tu, geledah lah. Geledah buku, gambar wedding semua. Dia keluarkan. Gambar peribadi. Buku agama, Quran pun diorang tengok. Saya tak tahu diorang cari apa. Macam cari barang lah. Macam cari barang yang pelik lah. Dia kata, kalau awak bekerjasama, awak kalau akan dibebaskan cepat lah. Mungkin besok awak akan dibebaskan. So kami percaya. Anak saya masa tu umur dia 8 tahun lebih. Dia bangun tidur, dia nampak polis sebenarnya geledah tempat tidur dia. Nampak abang dia bergari, dia menjerit. Apa ni? Kenapa ni? Itu dia nangis. So saya pujuk dia. Dan kita tiga-tiga pun nangis lah sedih. Kita tak tahu apa akan terjadi kan. So habis semua dalam pukul 4. Mereka bawa suami saya dengan 2 buah van. Satu tempat yang dia tak bagi tahu. Daripada hari itu sampailah 8 tahun berikutnya, kita masih menunggu dia akan dibebaskan. Dan sebenarnya yang sedihnya hari itu anak saya tak nak masuk dalam rumah tu. Dia duduk kat luar rumah. Dia tunggu bapak dia bila nak balik kan. Bila Yasmin kena ISA, itu macam leher you kena potong tau. Macam you takut sangat. Semua orang takut sebab semua orang takut ISA. Semua orang ingat ISA ni macam itu satu kematian lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Good evening everybody. Di Hama. Waalaikum. This is something new to me. Starting point untuk berfikir ialah ketika Puan Azizah lah. Walaupun masa tu suami ada di sisi, dan saya tak pernah terfikir kami akan jadi mangsa macam dia. Suami pun kena tangkap, kena pukul, kena hantar jauh, dipisahkan, tak pernah terfikir. Jadi bila Anwar kata hari ini hari saya, hari besok mungkin hari tuan-tuan, memang betul dia cakap. Besoknya dalam surat khabar keluar gambar-gambar dia tau. Tajuk dia ialah 14 ahli kumpulan KMM ditahan. Hari lawatan ni anak saya tunjukkan gambar tu. Abah, ni abah gambar abah masuk surat khabar. So, saya terkejut. Bila bangsa saya jadi kumpulan KMM? Tak apa, you jangan fikir. Awak jangan risau, itu cerita abah je. Suami saya kata, mana boleh. Satu Malaysia dah tahu adik-adik saya, keluarga saya. Nanti apa buat mereka tentang saya? Saya tak ada buat apa-apa. Tapi I.O. kata, awak bukan KMM, awak sekarang JI. Dia kata, bang, JI ni apa? Tak tahu? Dia pun tak tahu. Saya tak tahu bila saya jadi ahli KMM. Lepas tu sekarang ni JI. Nampak sangatlah saya ni kambing hitam. Suami saya marah lah. Dia kata, polis ni semua tak guna. Lepas tu I.O. tu, Maksa jangan cakap macam-macam. Kalau awak cakap macam tu, lamalah awak kat dalam. Kalau nak bebas, awak ikut cakap saya. SB tu kata, kalau awak mengaku awak ni penganas, awak keluar cepat. Kalau you kontak peguam, susah dia nak bebas. Jadi kalau puan duduk diam-diam, nanti dia akan bebas cepat. Suami saya kata, saya bukan penganas. Awak sign je lah surat ni. Semua surat yang dia bagi, surat apa dah sign. Dia dah tak tahu. Sebab nak bebas cepat kan. You sign ke tak sign ke sama. You tak dibebaskan juga. Itu polis kata dia nak soal siasat awak lagi. Tak ada. Ada tak soal siasat, bebaskanlah. Tak ada orang ni.
Lama juga dah kan, sabar. 2 years kan. So, bila sampai tarikh dia tak bebas. Dan pada hari tu kami sama-sama tengok surat tu. Penahanan Maksa Muhammad Satria disambung untuk 2004 hingga 2006. Saya tak nangis sebab saya rasa saya dah agak. Dan masa tu kita kata, bang, mau nak baik lagi ke? Kita nak all out. Kita all out. Sekolah 2004. Dan itu dah bermula lah kita punya rasa marah ya. Ini kalau kita nak lawan, kita kena ada ilmu lah. Kita tak boleh lawan secara perasaan. Jadi kami ni macam mana, kita tak ada rupa tau. Kita tidak ada wajah tau. Sebab orang kata kita JI, so macam mana kita nak ubah wajah kita jadi orang kenal kita. Are you ready? You recording, right? Okay. Saya betul kejap. Mula-mula saya ikut je tau. Ikut jumpa peguam, pergi parlimen, ikut je. Saya tak bercakap pun. Masa tu lah saya tak pandai IT tau. Tapi saya belajar. Saya ada satu komputer buruk peninggalan suami. Dan saya gunakan tu untuk mengasah bakat lah. Saya mula menulis. Dan saya setiap kali nak bercakap depan media, saya kena belajar dulu macam mana nak bercakap. My name is Kak Laila. GMI ditubuhkan 2001. Saya join tu dalam 2003 macam tu. Dalam GMI tu kena ada orang yang orang boleh ingat. Ikon kan. Sebab kita kena buat banyak sidang media. Semua orang tak berani. Saya kata tak apalah kalau tak ada orang, biar saya ke depan. Ke depan tu maksudnya you kena boleh hadir semua program tau. Program tu malam ke, siang ke, pagi ke, you kena datang. Ke tahun 2008 saya mulakan saya punya blog Merah Hitam. Rating dia naik sampai 5,000. Blog saya tu memang dibaca oleh ramai rakyat Malaysia, especially kat luar negara. Dan SB sangat marah. SB kata, rasanya Menteri Dalam Negeri akan lanjutkan 2 tahun lagi sebab Sarawak ada blog. pula suami saya kata. SB ni dia suka cerita pada suami saya. Sarawak buat sini, Sarawak buat sini. Ni hai gambar Sarawak. Suami saya kata okey lah, bagus tadi buat macam tu. Tapi SB kata Sarawak buat macam ni, awak nak buat keluar. tak apalah, dulu kita dah baik kan, 2 tahun tak keluar juga, tak bebas. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, seperti yang saya janjikan. Sebenarnya bila dia bebas tu saya terkejut lah. Saya tak sangka dia bebas bulan 9 kan, 2009. Sebab sepatutnya dia bebas 2010. Saya terkejut, dia pun terkejut. Masa dia bebas tu saya tak ada di rumah. Saya di Sabah. You tahu kan? Tak tahu. Petang tu suami saya call. Dia kata awak kat mana? Kenapa pagar rumah kita berkunci? Saya kata saya kat Sabah ni. Awak kat mana ni bang? Macam mana boleh dapat telefon ni? Kan susah tahanan nak telefon kita. Saya dah bebas lah ni. Saya kat depan rumah. Siannya saya kata. Kalau saya tahu suami saya nak bebas hari tu, saya tak pergi mana-mana kan. Saya duduk rumah, tukar langsir baru, pakai wangi-wangi nak sambut suami ni. You kat Sabah, suami kat depan rumah. Okay, so itu proof lah yang government memang selalu berdolak-dalik dan selalu bohong. 7 tahun lebih, masuk 8 tahun memang terlalu lama. Sebelum kena ICA, dia memang seorang yang pemalu pun. Tapi tak adalah rendah diri sangat macam tu. Ini sampai tak nak bercakap. Sampai jemputan kahwin pun dia tak nak pergi. Ada beberapa ketika dia macam tak boleh jumpa orang ramai. Dia rasa dia seorang yang sangat tua. Dia tak tahu tu, dia tak tahu ni, dia demoralized. So, benda tu yang saya rasa lambat nak pick up balik lah. Saya tak tahulah apa yang orang buat dekat sana. Betul, teruk lah. Macam mana nak cakap
keadaannya memang susah lah. Sampai sekarang masih lagi tau. Saya doa lah supaya Allah akan repair dia balik tau. Cinta akan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Rindu, kemudian rindu untuk hidup bersama gitu. Yang terutama anak dia memang sahabat baik saya lah dulu. Kemudian dia tiba-tiba saya nampak besar gini. Dan saya rasa amat ni lah. Kehilangan satu tempoh yang memang satu yang berharga, tempoh yang paling berharga dari hidup mungkin saya telah kehilangan gitu. Dan Alhamdulillah bila balik dari Mekah ni, saya rasa dia macam baru sedar lah yang dia ada banyak lagi benda nak buat. Dia macam dia muda kembali, macam kita nak mulakan hidup baru. Sejak 2004 lah, bila kami dah setuju untuk all out menentang kezaliman Tahani. So bila dia bebas, saya kena wajib teruskan lah. Saya mahu compensate ataupun pampasan daripada government ni. Saya ada sebut dalam blog saya, what happened to those yang bercerai kerana ISA? Tuan Syed, ada 5, 6, 7 pasangan bercerai. Ada beberapa orang anak muda yang gila kerana mereka dipisahkan daripada ayah. Ada businessman yang bankrupt berpuluh juta kerana ISA. Anak-anak yang tak cukup sekolah. Okay. Belum lagi orang yang kehilangan pekerjaan, termasuk my husband, he lost his job dan susah nak dapat kerja balik. Dan akhir sekali, who's going to clear up their names? For example, during Hari Raya this year alone, after 3 years of his release, masih ditanya, apa khabar Mak Sah? Saya kata okey. Ada polis kacau dia? Saya kata tak ada polis kacau. Ada SB code? Saya tak tahu, saya tak tengok lah SB code ke tidak. Lepas tu dia kata, suruh Mak Sah duduk baik-baik, jangan join orang itu, orang ini, jangan pergi mengaji, jangan pergi belajar Quran dan sebagainya. Saya terkejut. Wah, after 7 years of struggling to fight against the ISA, to clear up his names, after 3 years, almost 3 years released from Camp Kemunting, the mindset of the people still looking that we are still the terrorist. He is still the terrorist. Saya merasakannya. Siapa nak bersihkan? Who's going to clear his name and other detainees? Saya seorang rakyat biasa. Saya lahir di Selangor, di Sabak Benam, Pekan Sungai Besar. Kawasan sawah padi, satu kawasan yang sangat cantik lah di Selangor. Masa saya dilahirkan tu, sampai sekarang pun masih agak mundur. Dan mungkin saya rasa kemunduran tu sebab UMNO dia kat situ kot. Masa tu habis UiTM recession. Jadi ramai orang tak ada kerja. Apa saja kerja yang ada kita ambil lah. Kawan saya daripada UiTM tu, my best friend lah. Dia cakap, dia jumpa saya. Dia kata yang sepupu suami dia ni macam Lone Ranger juga. Nak tak kalau I matchkan you dengan dia? Kami jumpa sekali di rumah kawan. Lepas jumpa tu saya ingat saya nak balik rumah, nak buat solat istikharah lah. Tapi bakal suami saya tu kata, tak payahlah buat istikharah sebab saya memang nak suka, saya nak kahwin dengan awak. Pelik tau. Sepatutnya saya ada hak nak cakap saya suka ke tidak. Saya rasa kelakar jugalah. Tapi saya di rumah, saya semayang dan akhirnya saya terima dia. Dalam hampir 3 tahun kita kahwin, tak dapat baby.
So 3 tahun macam satu honeymoon bulan madu yang panjang. Dan bila kita dapat baby, itu satu kunci lah, kunci kita punya perkahwinan menjadi satu perkahwinan yang kuat. Saya baca memang dia nak sepegana Tapi ada satu je. Allahu Akbar, alhamdulillah, at least ada daripada tak langsung kan.